Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pagi ini. So kita mula pagi ini kita stretch sikit. Tak sihat kena stretch Breathe in, stretch, breathe in, stretch, breathe in, stretch. Saya katakan insya-Allah yes. Bangun pagi insya-Allah yes. Insya-Allah yes. Insya-Allah yes. Lepas kita doa tu semua bangun daripada katil tu, first ingat pada Allah dulu sebab kita kena fikirkan apa yang kita nak buat hari itu, dan kita mula dengan sesuatu yang very positif. Sebab dalam bahasa Inggeris namakan ada faith, F-A-I-T-H. Tulis atas kertas itu F-A-I-T-H, faith. Faith dalam bahasa Malaysia ialah kita mesti ada keyakinan dan keimanan. Faith dalam bahasa Inggeris faith, kita ada keyakinan dan keimanan. Sebab bahasa Inggeris tu simple, tapi bahasa Malaysia kita kena pakai. So faith, F-A-I-T-H tu, F itu mula dengan apa saja kita mula dalam ikhtiar kita di dunia ini mestilah bertunjangkan kepada F. F itu faith. Faith maknanya kita mesti ada keimanan, ketakwaan dan keyakinan apa jua yang kita buat. F equals faith. Catat tu. Itu boleh buat mind map, letak kat mana-mana. F-A-I-T-H, faith. So, mula dengan kita mesti ada keimanan dan keyakinan bahawa apa yang kita lakukan itu adalah halal, adalah baik dan adalah sesuatu yang akan memberi kebaikan kepada diri kita dan kepada semua. Sebab kita di muka bumi ini sebagai Khalifatullah fil Ard, saya sebagai pengurusi Khalifah Institute, yang boleh buka islamic-world.net, ada kaedah Profesor Allahyarham Profesor Muhammad Mahdi Jenkins. Tugas kita di dunia tiga saja. Kalau kita ada faith, kita perlu tiga perkara. Dalam bahasa Inggeris, make yourself good, jadikan diri kita orang baik. Yang kedua, help others to be good, bantu orang lain jadi baik. Dan yang ketiga, make the world good. Tiga, simple aja. Jadikan diri kita baik, make yourself good, help others to be good, make the world good. Make the world good ni kita umpamanya dalam Bible kita bagi rawatan, kita bagi motivasi dan sebagainya. So F, mula apa saja dalam ikhtiar bisnes ke, ikhtiar hidup ke, ikhtiar rumah tangga ke, ikhtiar parenting ke, mula dengan F dulu. Kita mesti ada keyakinan dan keimanan dan keyakinan dan ketakwaan, faith. F, A apa? Kita ada keyakinan tetapi tak ada action, tak boleh. A equals action, A-C-T-I-O-N, action. A, action. Jadi apa saja kita nak capai, kita tak boleh ya Allah kaya tapi tak, no action. NATO, no action, talk only or think only. Think or talk. Banyak orang dia think tapi action tak boleh. So kita kena ada action untuk gerak ke arah itu. Dan ini mudah. Kita kena olah daripada keyakinan diri kita, kita bertunjangkan kepada Allah, kita minta dan minta dan minta. Maknanya hubungan kita dengan Allah itu akrab. Sebab itu bila kita nak buat sesuatu, bila kita ada bertunjangkan kepada permintaan secara hati kita dengan Allah, kita boleh bangun dan buat. Kalau tidak, kita tak ada motivasi untuk buat. A itu action. Okay. I ialah kita mesti ada interest. Interest maknanya apa yang kita buat tu mestilah sejajar dengan jiwa kita. Kalau kita buat sesuatu, kita ada interest. Umpamanya dalam bioherbal ni mesti ada interest. Kena ada ilmu, kena belajar dan belajar dan belajar. Sampai hari ini saya masih belajar. Saya buka research paper satu dunia. Hari-hari saya ketepikan setengah jam sekurang-kurangnya untuk belajar dalam bidang ini. Saya tak berhenti belajar. I learn. Dan kadang-kadangnya tak ada masa, saya belajar. Kalau motivation, dibuka lah, maknanya master motivator. Macam saya Brandon B, buka kat tandas lah. Tapi kalau hal-hal agama, jangan kat tandas. Masa saya kat tandas 20 minit kan, saya on kat YouTube Brandon B, how to change your life, how to achieve what you want to achieve, dan sebagainya dalam bahasa Inggeris. Dan mungkin saya punya nanti akan keluar dalam bahasa Malaysia, boleh gunakan kat tandas. Tapi janganlah bab agama, bab motivation kan, pada kita kosong aja. Kita nak manfaatkan 20 minit di tandas itu dengan motivation yang positif. Macam-macam ada. Dalam text ad ada macam-macam yang boleh cari. Okay. So
I itu interest, T itu kita kena buat itu FAI, T dan H kita perlu time. T equals time. Kita dah buat action, kita ada interest, kita kena ada time. Sebab sesuatu daripada langit itu fitrah atau sunnatullah ialah dia tidak datang bergolek-golek secara macam ni. Dia datang sedikit, 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 lama-lama jadi bukit. So kita mesti ada time, kita kena ada sabar. Sebab itu sabar itu sebab daripada iman. Okey? Okey, so bila kita dah ada FAIT, time, H itu kita nak cari apa di dunia ini? Kita perlu tunjangkan kepada H, iaitu happiness. Happiness. Kita kena tunjangkan hidup kita kepada happiness. Dan happiness ini bukan berbentuk wang saja. Banyak orang, oh you'll be happy if you become millionaire. You're happy because you have a Ferrari. You're happy. No. Orang yang ada Ferrari pun tak happy. Banyak yang bunuh diri. Orang yang billionaire pun loncat terjun, bunuh diri. So money is not, bukan cakap not important, tetapi dia bukan asasnya. Happiness berasalkan kepada 4 unsur yang kita wajib ada, iaitu SEMP, nanti saya akan terangkan. Spiritual happiness, emotional happiness, mental happiness dan physical happiness. Physical happiness itu masuklah kita ada keuangan dan hidup yang senang dan selesa. Semua itu wajib kita cari. Okey, so saya harap ambil ungkapan akronim ini, FAITH ini, letak di mana-mana dan tampal di dinding. Dan you boleh ingat hari-hari. Bila you bangun, ada tak you ada faith? Alright, do you have faith? Alright, then you know. So tadi apa cakap? F itu apa? Faith. Asasnya. A itu apa? Action. I itu? Interest. Kita kena ada interest yang kita buat. T? Time. FAIT, H? Kita kejar untuk kita hidup bahagia di dunia dan akhirat. Okay, so that is basic motivation. InsyaAllah dari masa ke semasa kita akan gerakkan aspek-aspek motivasi ini secara holistik. Sebab Alhamdulillah saya dah habis tulisan buku Profesor Muhammad Mahdi Jenkins itu 5 tahun. Buat sikit-sikit buku Positive Islamic Psychology. So buku itu mungkin lebih kurang 700 halaman. Very 5 tahun. Macam mana nak buat 5 tahun setiap hari? Ketikkan setengah jam, 1 jam, setengah jam, 1 jam, setengah jam, 1 jam. 5 tahun dapat 1 buku yang kita boleh publish dan insyaAllah dapat mengubah supaya kita menjadi manusia-manusia yang berjaya. Okey, itu harapan kita lah. Jadi bila buku tu dah publish, bolehlah kita ada kursus certification pula. Positive Islamic Psychology, nak jadi counselor kan. Budak-budak sekarang yang susah, yang banyak ada masalah-masalah yang begitu bermusingkan. Kita cuba lakukan yang terbaik. Okey, alright. So hari ini kita akan bincang tentang menjaga kesihatan, kaedah Dr. Azimah, bioherbal dan FIR dan lain-lain kaedah yang kita akan bincang secara seimbas saja. Sebab benda ni kita kalau nak cakap ni 3 hari pun tak siap. Tetapi kita akan ambil seimbas dalam masa 2 jam ini supaya kita sama-sama dapat idea yang penting boleh implement untuk diri kita. Dan lepas tu keluarga kita. Selepas itu barulah masyarakat sekeliling kita dan barulah kita boleh menentukan bahawa semua yang berada di dalam Dragon ini, satu rangkaian kita ini, dapat kita saling bantu-membantu. Okay. So, first and foremost kita kena faham gaya hidup moden tidak seperti gaya hidup datuk nenek moyang kita. Sebab hidup kita ni penuh dengan pollution. Kita ada stress, kita ada pollution, toxic, fast pace. Semua jadi hidup ni terlalu cepat. Semua nak cepat. Cepat dimasak, cepat mati. Tapi saya tak bercakap brand ni lah. Tapi maknanya apa saja kita nak cepat. Cepat nak apa? Cepat nak buat apa? Tak ada benda. So kita jangan ingat bahawa kita kena cepat. Cepat ini kita kena, dari segi stres, hormon kita akan, stres hormon tak keluar kalau kita sentiasa tertekan. Tertekan dari segi keuangan, tertekan dari segi masa, tertekan dari segi keluarga, tertekan, memang jantung akan give up. Sebab itu banyak orang umur 40 tahun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
banyak sangat penyakit-penyakit kronik. Itu sebab apa? Isu ini Jadi kalau kita nak belajar, you buka kat Google, you macam-macam lah tentang stress and early death, toxic and cancer. Semua ada kat situ. Okay? So, kita kena kurangkan dari segi aspek-aspek yang merosakkannya. Dari segi toksik dalam badan kita, dari segi stres, daripada gaya hidup kita, dari segi pemakanan kita dan sebagainya. Sebab cara kita sekarang ialah kita makan itu terlalu banyak makanan yang tidak seimbang. Makanan itu banyak tapi tidak seimbang. Unsurnya ialah makanan itu kebanyakannya dalam diet orang Malaysia ialah benda-benda itu banyak kolesterol. Sebab apa? Digoreng dan banyak lemak. Jadi intake protein daripada animal, daripada haiwan, ayam, lembu, kambing, kambing golek golek kita pun tergolek. Sebab apa? Dia akan jadi kolesterol yang menyumbat kita punya arteri kita. Kambing golek, kita tergolek. Habis. Banyak yang macam tu tergolek. Banyak. Saya tengok. Bukan cakap lah, rakan-rakan saya dekat-dekat pun banyak yang indah-indah. Umur baru 40 tahun. 45 tahun. Belum lagi 50 tahun. Sudden heart seizure. So, ini makanan kita hari-hari. Dia makan tak ni semua? Kan? Hari-hari tak? Tapi macam mana? Macam mana? So, kita kena ubah sedikit demi sedikit. Bagaimana nak ubah tu, kita kena cari jalan dan tak susah. Makanan yang seimbang, makanan yang sihat tidak membebankan keluarga. Actually, dia meringankan bebanan keluarga. Jadi, saya akan tunjukkan beberapa kaedah lah. So, yang penting kita kena avoid obesity. Obesity adalah penyebab utama orang mati cepat. Itu penyebab utama. Bukan saya cakap. All the studies, you look under obesity and early death, orang yang obese 10 kali ganda lebih cepat akan mati. The chances of dying is 10 times. Then normal weight lah. Kalau you ada normal weight, okay. Kalau you ada lebih, kena ikhtiar lah sedikit demi sedikit. Tentukan bahawa kita boleh mengurangkan masalah obesity ini. Masalah ini sudah menjadi besar sehingga kita ada masalah, umpamanya budak-budak sudah obes. Budak-budak sudah obes, kita tengok budak-budak kita ni kesian dia orang. Jalan terkedek-kedek macam ni. Tak boleh exercise. Dan mereka ni akan dapat diabetic type 1, insulin dependent umur 10 tahun. Banyak budak-budak tu. Kalau budak ini membesar, satu, umur hayat dia pendek sebab dah mula injek insulin, dia punya buah pinggang dia akan cepat rosak. So most probably hidup hayatnya hanya 40 tahun sahaja. Yang kedua, dia tak boleh kahwin. Laki-laki dia tak ada syahwat. Dia akan mati dari segi aspek syahwat. So budak ini sudah keputusan bila macam tu. Jadi we have to do something. All of us kena buat sesuatu supaya diri kita, anak kita, keluarga kita, rakan kita dapat menentukan bahawa anak-anak mereka tidak obes. Sebab kalau anak itu obes, dia akan obes seumur hidup. Sebab apa? The fat cell yang sudah ada dalam badan dia itu tak akan pupus sampai bila-bila. Maknanya, kalau dia sudah gemuk, fat cell itu sudah membiak semasa dia kecil, dia akan lawan arus. Bila dia membesar, sangat susah untuk dia. Kesian. Dia nak diet, tapi dia akan jadi gemuk juga. Sebab apa? Kita sudah trigger the fat cell. So, sebab itu, kita kena jaga anak kita jangan obes. Dan macam mana nak kurangkan obesity itu, kita kena jaga juga lah. Jangan bagi dia makan benda-benda yang macam tadi lah. Ini semua. Kita kena bagi dia makanan yang lebih holistik. Dan holistik itu apa? Buah-buahan, sayur-sayuran yang kebanyakan mereka tak makan lagi sekarang. Dia makan ayam, daging, cracker, cheese, all the processed food, chocolate, ice cream, you name it, cola, all kind of nonsense. Jadi dia akan obes. Sebab satu botol cola
yang dia minum tu mengandungi 8 sudu gula. 8 sudu gula. 8 sudu gula ini is equivalent to 400 kalori. 350 to 400 kalori. Sedangkan budak tu dia perlu hanya berapa kalori? Hanya 1000 kalori saja, pasal dia kecil lagi. Tapi you makan 2 kola dah lapar dah, lepas tu dengan ayam dengan daging berbuat-buat, so the whole thing become fat. Jadi kita kena ada satu jihad untuk menerangkan kita ni hidup dalam keadaan mewah, tetapi mewah kita silap memberi anak-anak kita dan keluarga kita makanan yang seimbang. Okay. So bila kita tak seimbang, itulah semua penyakit kita. Bila kita dah sampai 35 tahun ke atas, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit tulang, sakit migrain, sakit, macam-macam sakit. So industri farmaceutical keluarkan pil ini, pil itu, pil ini. Semua ada pil. So satu pok pil. Dia ada kencing manis, pil kencing manis. Dia ada darah tinggi, pil kencing manis. Dia ada sejahtera tersumbat, pil jantung tersumbat. So in the end, industri farmaceutical menjadi billion, hundreds of billion punya business, disebabkan oleh kita mempunyai masalah. Kita tidak menjaga kesihatan kita secara holistik yang amat mudah. InsyaAllah kalau kita faham. Okay? So apa dia yang kita kena elakkan? Seperti yang saya dah terangkan selalu, 4 jenis penyakit yang sudah menjadi 4. Angkat tangan you macam ni. Angkat tangan you. Di Malaysia ni statistik bukan ciplak bukan 40% daripada rakyat Malaysia, 40% daripada rakyat Malaysia menjangkau 40 tahun. Menjangkau 40 tahun sudah ada 4 penyakit yang serangkai, iaitu 1, kencing manis. Yang kedua, darah tinggi. Yang ketiga, sakit jantung. Yang keempat, buah pinggang dan kanser dan sebagainya. Other conditions. So 4 penyakit ini 4. Bagi orang Cina, angka 4 tu sangat suai. Saya 8 kali saya. Mati 8 kali mati. Saya get some say itu mati. So kita kena jaga supaya kita tak terjebak dengan 4 jahanam ini. So bagaimana kita kena faham dari segi kesihatan, semua asas kesihatan kita bergantung kepada sel. Kalau sel itu berpenyakit, disease begin with the sick cell. So sel darah kita, kalau banyak kolesterol dalam darah, dia akan mula sampaikan lemak itu di arteri kita supaya dia akan tersumbat. Sel otak kita tak cukup omega 3, dia akan rosak. Jadi umur 60 tahun sudah, 50 tahun lebih sudah menyanyuk, sebab sel itu sudah kumpul. So kita ada 73 trilion sel dalam badan kita ni. Semua sel kita ni wajib sihat. Kalau blood cell sihat, badan kita sihat. Kalau muscle heart cell sihat, kita sihat, tak ada serangan jantung. Kalau pankreas kita sihat, cukup insulin untuk memberi keluarkan untuk membalancekan blood sugar dalam kita punya sistem supaya kita tak kencing manis dan sebagainya. Okay? So ini you faham So 73 trilion sel kita ini all working in harmony. Maknanya 73 trilion sel ni seperti semua pasir di dunia ini. Bayangkan Allah jadikan semua pasir di dunia, jadikan dan mereka boleh berkomunikasi. Aku akan jadi sel otak, aku akan jadi sel jantung, aku akan jadi. Tapi apa input? Oh, aku ada input cukup, aku ada selenium sikit, aku ada sikit, aku akan jadi sel yang sihat. Aku tak ada ni lah, aku tak ada ni, aku tak ada, aku lapar. Dia cari-cari tak dapat apa? Dia mutate. Bila dia mutate, sel itu akan jadi lemah. Dia akan fight, dia nak survive. Tapi bila tidak ada nutrient yang seimbang, dia akan, orang kata Allah, apa ada, hentam aje lah. Disitulah kita mempunyai masalah-masalah kesihatan yang tidak boleh terkawal, dan disitulah punca segala penyakit. So segala penyakit bermula daripada sel kita. Alright. So kalau sel kita itu yang sihat, dia ada sel wall ni, sel membrane ni akan menentukan bahawa nutrien kita yang kita makan dari segi bermakanan. Umpamanya kita ambil pisang, ada magnesium,
ada iron, ada tu semua dia akan masuk ni. Sel wall ni, membrane ni. Lepas itu bila dia dah sudah metabolize, sel ni akan pecah jadi dua. Sel ni, sel kulit kita tiap-tiap 21 hari dia akan ada. Kalau kita rub tangan kita tengok ada putih itu maknanya sel mati tu. So dia akan renew dan renew So bila kita ada sel ini dan sel ini pula membuang metabolic waste. Maknanya daripada sistem limpatik kita, sel tu akan buang dia punya kotoran dia, dan kotoran ni akan keluar secara kita, najis kita, air kencing kita dan juga kita punya peluh kita. Alright, itu healthy cell. Tapi kalau sel tu tak cukup neutral, dia akan bounce balik. Jadi dia tak boleh masuk. Sel ni pula dah mula kelaparan. So bila sel ni mula kelaparan, dia akan menyebabkan sel itu sama ada dia mati ataupun kalau dia reproduce, dia akan jadi sel yang lebih lemah dan lebih lemah dan lebih lemah. Dan disitulah kita akan ada penyakit premature aging. Umur muda tapi kita sudah dari segi biological, umur 40 tahun, biological dah 70. Banyak orang macam tu. Luarannya pun manifestasi luaran, tetapi yang penting manifestasi dalaman dia. Maknanya jantung dia tu seperti jantung orang 70 tahun. Naik tangga, kalau naik tangga satu tingkat dah, maknanya umur dia baru 40 kan, tapi naik tangga mengah. Tadi naik atas sini mengah tak? Anda cakap test tu. Kalau itu you naik mengah, naik bukit ni, pergi cek IJN. Okay. Alright. Okay. So sel kita ni datang daripada som-som, tulang som-som kita. Tulang som-som kita akan keluarkan stem cell. Stem cell inilah daripada isyarat-isyarat yang sangat ajaib. Allah jadikan, dia boleh tukar jadi apa saja. Blood cell ke, heart cell ke, pancreas cell ke, nerve cell ke, bone cell ke. Semua ni datang daripada stem cell yang Allah sudah tentukan. So sebab itu, nak jaga kesihatan mula dengan jaga sel kita supaya kita sihat. Nak jaga sel macam mana? Kita kena makan yang seimbang. Makanan kita kena seimbang. So makanan yang tidak seimbang sekarang ialah satu, gula. So gula ini sudah jadi penyakit yang paling besar bagi manusia moden. Sebab gula adalah satu molekul artificial. Dia tidak wujud dalam sejarah manusia. Dia hanya wujud secara refined sugar yang kita ada sejak 100 tahun dulu. Maknanya sejak Industrial Revolution, dia ambil tebu tu diproses dan dibuang semua nutrien-nutrien dia jadi molasses. Kita beli molasses tu yang hitam tu, brown molasses. Pergi kat farmasi ada molasses. Itu semua ada banyak, di kompleks dia ada ironnya, ada semua ada. Kita tinggal hanya kristal kosong, pure carbohydrate yang menyebab peak glycemic index dia 100. 100 maknanya macam roket. Kalau glycemic index dia 40, dia macam ni. Kalau 30 dia sikit aja. So kalau kita makan umpamanya buah-buahan, dia 40, especially macam pear, ataupun macam buah jambu batu dia. Tapi kalau kita ambil gula, kita ambil tepung putih, kita ambil nasi putih. So bila dia naik itu, pankreas kita tak boleh lawan dah. Pankreas kita pun dah kalang kabut. So dia tak boleh keluarkan insulin yang cukup. Kalaupun dia boleh keluar insulin yang cukup, tetapi hari-hari kena hentam, dia jadi insulin resistant. So sebab itu penyakit yang paling besar di dunia sekarang ialah kencing manis. So sebab itu kita kena kurangkan dari segi gula. Dan kita ada kaedah kita, makanan kita, kesihatan kita macam mana kita nak atasi. Nanti saya akan bagi idea lah. Yang kedua, garam lah. Garam yes kita perlu, sebab kita sweat, kita buang garam. Tapi garam, semua makanan kita semua ada garam. Tak ada garam tak boleh rasa. So kita kena kurangkan garam, sangat kurangkan. Dan kita ubah kepada kita punya KBRI kita, yang itu kita ada garam magnesium, bukan sodium chloride. Okay, magnesium daripada bumi dan sebagainya. Yang ketiga, nasi lah. Nasi putih kita kena kurangkan, sebab jangan kita makan seperti datuk kita yang kerja di bendang. Datuk kita dulu pergi jadi nelayan, pergi jadi penoreh getah. Jadi mereka tu perlu karbohidrat yang tinggi. Dia ambil 2,500 kalori nasi itu. Kalau satu pinggan, dua pinggan sudah 2,500 kalori. Dua pinggan nasi sudah 2,500 kalori. Tetapi dia membakar 3,000 kalori. So maknanya bila dia pergi ke bendang, di jalan, di toreh getah, pusing, dia bakar 3,000 kalori. Jadi dia imbangan calorific intake itu adalah seimbang ataupun lebih
Energy expended is more than intake. Jadi sebab itu dia tidak ada kencing manis. Sebab apa dia tak ada kencing manis? Sebab dia mengeluarkan peluh dan tenaga lebih daripada dia masuk. Sebab itu dia kurus saja. Mana orang dulu ada gemuk? Kalau saya pergi kat kampung dulu, saya tengok tak nampak orang tua gemuk, tak nampak budak gemuk. Hari ni pergi kat kampung, makcik pun boleh tahan saiz, anak lagi boleh tahan saiz kat kampung. Di bandar lagi teruk sebab dia perap je main komputer, main WhatsApp. So ini realitinya. So kita kena tentukan bahawa nasi itu kita kena kurangkan. Cara nak kurangkan tu saya akan bagi tipsnya. Dan yang keempat, tepung-tepung putih lah. Maknanya semua jenis tepung putih, tepung yang buat kuih, tepung yang buat roti canai, itu semua glycemic index dia 100. Rice 100, tepung putih 100, gula 100. So apa saja kalau you kumpulkan, dia akan jadi penyebab utama rosaknya sel yang saya terangkan tadi kan. Sel bermula daripada 4 unsur ini. Bukan ini sajalah, yang lain toksin dan sebagainya. So kita kena kurangkan, dan nak kurangkan memang susah. Saya pun kalau nampak nasi biryani lemak, terutama nasi biryani kambing, layu habis. Tapi janganlah, kalau sebulan sekali okey, kalau hari-hari lah. Sebulan sekali okey lah. Tapi lepas tu pergilah naik bukit, you know you take 2000 kalori kan, naik bukit burn 2000 kalori. So you take, you burn. Habis cerita, alhamdulillah dah burn benda tu. Kalau tidak, dia akan jadi penyakit. So this is the trick. Okay. So 4 jenis penyakit ni saya dah terangkan tadi lah. Satu, kencing manis ni. Sebab bila intake glycemic index tu terlalu tinggi, dia naik roket, dia keluar insulin. Keluar, dia ada 2 sebab. Satu, bila insulin keluar, dia lawan balik, dia turun. Mula-mula dia boleh turun, lama-lama alamak, dia ada insulin resistant. Insulin keluar, tapi paras gula tak turun. Sebab sel kita sudah lali kepada insulin. Dia terlalu, dia sudah macam dah jadi alergi. Okay, macam allergic reaction, dia tak lali. Yang kedua, pankreas tu keluar. Ayah, gua sudah keluar banyak, gua mati. Pankreas tu mati. Bila pankreas tu mati, dah jadi diabetic type 1. Sebab tidak ada insulin. Pankreas tu ada, physically ada, tapi dia tak keluarkan insulin lagi. Apa nak jadi? You makan terus, makan apa pun dia jadi macam tu. Kena inject insulin. Inject type 1. Type 2 at least boleh pakai ubat-ubatan, boleh pakai misai kucing sikit, boleh pakai bulu bumi, boleh pakai cara-cara kita yang kita akan terangkan lah. Makanan untuk kesihatan. Type 1, no go. You kena inject insulin sampai akhir hayat you. Remember that. Kalau you mula type 1 umur 40 tahun sampai kalau you hidup 60 tahun, sampai 60 tahun. Biasa orang yang inject insulin, biasa umur hayatnya akan merosot by 50%. So kalau dia tidak ada, umpamanya kalau jangka hayat dia 80, dia 60 dah kong. Sebab sel-sel semua badan you bila dikenakan dengan insulin yang artificial ini, dia akan mula attack sedikit demi sedikit. So bayangkanlah, saya selalu rasa sangat sedih bila saya tengok budak gemuk-gemuk. Aduh, sakit hati saya. Kita membunuh anak-anak kita sendiri. Please, as parents, please do something now. Sebab saya sendiri dah alami, sahabat karib saya, anak dia belum umur 4 tahun, gemuk macam ni. Dan budak perempuan. I told him, please, and he is a very educated man, very educated man. Wife, husband, professional. Anak macam ni. So I told him, please, take care of this girl. Kurangkan makan ni. Tapi dia suka makan lah. Tapi dia suka makan, tak apa, kita didik dia sikit-sikit. Kita tukar makanan tu kepada buah-buahan dan sebagainya. Sebab dia suka makan apa? Sandwich dengan ayam, dengan daging. Dan mak dia pula, malam-malam buta budak ni akan bangun, dalam fridge sentiasa ada makanan macam tu. Dia buka, mesti ada sandwich. Dan dia dah pandai. Dia masukkan mikro untuk dia makan. Malam-malam pukul 3 malam lagi cakap mama, pergi makan. So mak disediakan untuk dia. Akhirnya budak rimau besar, gemuk. Dan di sekolah selalu kena ejek. Bila umur dia 12 tahun, dia dah mula mengusik. Pasal dia nak cantik. Bila jalan aja, si gemuk. Gorila. So dia rasa sedih sangat. Dia balik cakap, dia sedih. Lepas tu dia tak nak makan.
Satu bilik tak makan. Dia lapar, dia makan banyak-banyak. Lepas tu dia buang. So sekarang dia ada masalah bulimia. Dia anoreksia, bulimia. Dia cuba tapi tak boleh. Cuba dia tak boleh. Jadi akhirnya jadi suatu penyakit mental. Dan sekarang hubungannya dengan ibu bapanya sangat enggan sebab dia dah tahu. Sebab apa dia gemuk macam tu? Sebab ibu bapa dia tak jaga semasa dia kecil. Dia kat sekolah dia tahu. Sebab apa dia jadi manusia gemuk seperti itu? Sebab mak bapak dia membiarkan dia makan tanpa kawalan semasa dia kecil. Dan budak ini kesian sangat. So kes ni saya dah tak ada apa-apa. Saya dah cakap dengan mak bapak dia pada umur 4 tahun, baru umur 6 tahun, baru umur 8 tahun, baru umur 12 tahun. Tak ada. So sekarang jangan cakap saya tak cakap. Tapi kawan karib saya. You imagine berapa banyak anak-anak saudara you yang macam tu. So ini satu jihad. Remember, jangan cakap kita tak nak, kita betulkan keadaan ini. Sebab ini realiti yang you boleh tengok. Dan sahabat saya pegawai tertinggi di Kementerian Kesihatan, tak pernah dalam hidup dia cakap budak-budak 10 tahun dah diabetes tak kuat. Sekarang beribu-ribu, berpuluh ribu dah. Macam mana nak kontrol dia cakap? Macam mana, apa akan jadi budak-budak ni? Semuanya mereka akan jadi mangsa makanan keterlaluan. Sebab apa? Gula, garam, tepung putih dan so itu kita kena jaga. So sakit jantung pun macam tu lah. Sel tu dia ada kolesterol yang tinggi. Kolesterol tu masuk dalam saluran jantung, dia cari tempat berpaut, dia akan besar-besar lah. Akhirnya tersumbat. Bila tersumbat, kita kena serangan jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tidak, separuh badan. Kalau tidak, lumpuh seluruh badan. Banyak yang macam tu. Okay. Dan solusinya tak susah. Cuma dari segi kawalan diri supaya kita sedar. Kita jangan jadi macam tu. Kanser, itu juga. Bila sel tu tidak sihat, dia akan cuba nak betulkan sel tu, tetapi sel tu tidak, neutron tak masuk. Dia akan duplicate, tetapi dia jadi mutasi. Bila mutasi akan jadi kanser. So yang penting ialah diri kita ini, kita kena ada 4 unsur dalam hidup kita ini. Kita kena cari keseimbangan. So sebab itu bila saya mengajar proses Islamic Psychology, kita ada 4 unsur dalam hidup kita. Allah jadikan kita memang macam tu. Kita ada unsur ar-ruh yang Allah jadikan kita, rohaniyah kita. Kita ada unsur al-qalb, iaitu hati kita atau emosi kita. Kita ada unsur al-akal, kita punya minda kita dan otak kita. Dan kita ada al-jasad, kita punya. So 4 ni semua dalam Quran. So Allah katakan kepada kita supaya kita kena jaga roh kita, jaga hati kita, jaga minda kita dan jaga jasad kita, supaya diri kita di tengah-tengah ini menjadi manusia yang sihat walafiat, bahagia di dunia dan di akhirat. So yang itu kita kena ada satu unsur rohani itulah. Dan kita ada bagi formula faith tadi, kita mesti ada faith. Faith iaitu takwa dan iman dan percaya kepada Tuhan. Faith, keyakinan tentang apa yang kita buat itu adalah baik. Yang kedua, unsur emosi ni ialah kita kena ada unsur emosi yang positif. Positif maknanya kita tanam dalam diri kita lebih kepada pemikiran-pemikiran yang positif dan hati yang positif. Umpamanya kasih sayang, love. Hati kita ini makanannya adalah kasih sayang dan cinta. Cinta itu asas pada hati yang sempurna. Cinta yang paling tinggi, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga kita, cinta kepada anak kita, cinta kepada alam semesta. Semua itu cinta, berasaskan cinta. So kita ada rasa kasih sayang dan cinta. Barulah hati ini akan bersih. Kalau tidak, hati ini akan dipenuhi dengan kotoran-kotorannya seperti hasad, dengki dan khianat. PhD, perasaan, hasad, dengki dan khianat. Dan macam-macam lah PhD. Macam-macam jenis penyakit lah. Ini penyakit hati. Imam Ghazali ni, dia banyak menerangkan penyakit hati dan obat untuk dia. Bacalah Ihya Ulumuddin. Nak baca tu 7 buku. 7 volume. Saya baca pun tak habis baca. Tapi baguslah simpan-simpan baca sikit. Semua penyakit dia ada obatnya. Alright. Lepas tu minda kita kena tanam minda yang positif tadi yang kita kata tadi lah. Maknanya fikir yang positif, fikir yang baik-baik, jangan fikir yang tak baik-baik. Fikir baik dengan tak baik, kita punya choice. Kita bangun pagi, kita boleh pilih untuk positif atau negatif. Kalau negatif, apa dia?
lah, dunia ni not fair. Orang lain jadi milenial, tak jadi milenial. Dah kita fikirkan tentang macam mana nak curi, nak rompak dan sebagainya. Itu akhirnya jadi perompak lah. Rompak sana, rompak sini dan sebagainya. Sebab dia mula dengan pemikiran yang negatif. Dan akhirnya jasad yang saya katakan itu makanan yang seimbang. So kalau kita hidup, unsur rohani kita seimbang, unsur emosi kita seimbang, unsur minda kita seimbang, unsur jasad kita dapat keseimbangan hidup yang holistik dan sihat. Dan hidup yang holistik dan sihat ini sangat membahagiakan, sangat menceriakan, sangat memberi kepuasan yang you tak terhingga, which money cannot buy. You have to experience that. So that's why kita kena sama-sama fikirkan bagaimana kita nak create satu environment supaya kita dapat keseimbangan ini. So kalau keseimbangan rohani itu macam kita punya ibadah kita, hubungan kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah, emosi kita dengan keluarga, diri kita dan keluarga kita yang positif, minda, jasad dan si pemakanan kita. So 4 ini kita kena cari jalan, dan jalannya bukan susah dari segi teorinya, susah dari segi disiplin dan implementasinya. Cakap memang senang, I cakap pun senang. I pun cakap kan, kalau I nampak biryani, I pun tumbang juga kan. Tapi I make sure I don't take it every day lah. Sekali-sekali kalau orang jemput pergi, kawan panggil pergi keramai majlis sanding dan sebagainya, takkan kita tak makan. Kau daging I tak makan, kecil. Boleh tak? Orang akan rasa kecil hati, pergi sana makan lah. Tapi kurangkan sikit. Dia pinggan. Tapi I 2 pinggan, janganlah. Yang sedap 2 pinggan, yang tak sedap setengah pinggan. Ada tempat memang tak sedap kan? Tak sedap, I give up lah. Tapi kalau kena yang sedap punya, habis lah. Tapi saya ingat tu, balik tu petang tu, hey, we're going to do something. Go for a swim or whatever you need to do, Alright, okay? So, tips-tips macam mana kita nak ubah diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Ini, sebab tu ilmu ni you kena ada, Very simple, dan you boleh implement besok, lusa dah boleh implement. Cuma, kita rasa ni, no. Ini susah sikit. Kita kena switch sikit-sikit. Jangan harap, ini hari saya ajar you, besok you boleh buat. Umpamanya you tak makan tempe semua hidup, I bagi you suruh makan tempe banyak-banyak, apa jadi besok? Kita kena slow and steady. Remember, proses ini satu proses transformasi. Slow and steady, slow and steady, slow and steady. You boleh buat benda tu. Okay? So first principle is always eat fresh. Eat fresh ni maknanya apa makanan yang tidak diproses itu fresh. Maknanya buah-buahan fresh kan? Sayur-sayuran fresh, ulam-ulaman fresh. So kita boleh ambil buah-buahan, sayur-sayuran dulu. Lepas tu ada yang kena masak sikit, sayur-sayuran, yes, masak sikit lah. Dan kita tak boleh makan straight, umpamanya kobis, takkan kita nak makan macam tu. Kita kena boleh celur sikit lah. Tapi setenting kita boleh makan fresh. Sengkuang, makan fresh. Timun, makan fresh. Carrot, makan fresh. So kita pilih makanan-makanan yang seimbang. Okay, so eat fresh. Dan eat fresh ni senang. Macam umpamanya ulam. Saya ada ulam kat belakang rumah saya, 4 kaki kali 6 kaki. My ulam plot. Makan tak habis makan. Simpan dalam fridge sampai tak ada makan, buang kat luar tu banyak lagi. Macam-macam ulam ada. Pegaga ada, ulam raja ada, ulam ginseng ada. Macam-macam ulam ada. So saya ambil sikit-sikit, saya suruh pembantu rumah saya masuk dalam satu kotak, basuh betul-betul, letak satu pot tu 1 minggu. Tapi kat luar tu banyak lagi. Kalau 10 orang makan pun tak habis. So free. Ulam tu free. So kita makan ulam-ulam. Sebab datuk nenek moyang kita yang hidup sampai 90 tahun, 100 tahun semua, semuanya makan ulam. Sebab banyak phytonutrient dalam ulam. Jangan ingat dia kosong. A lot of phytonutrient. Umpamanya kalau anak you sentiasa makan jus pegaga, otak boleh geliga. Nak anak cepat berjaya, buatkan banyak jus pegaga. Tapi kena campur lain-lain supaya kita boleh emas pegaga. Pegaga tak pahit sangat. Kita boleh buat jus pegaga. Anak geliga, otak geliga. Kita pun otak kita mula merosak. Bila dah tua tak nyanyi sangat. There are so many ways. Nanti saya akan bagi dia makanan kesihatan dan bagaimana kita nak seimbangkan. Yang kedua, eat
So fresh ni adalah semua bahan-bahan yang seimbang dari segi sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu banyakkan. Kurangkan dari segi animal. Maknanya yang fresh, yang banyak dari segi umpamanya yang boleh kita makan seperti tahu, tempe. Put a lot. Murah sangat. Tahu, mahal ke murah? Tempe, mahal ke murah? Murah sangat. So, you boleh buat umpamanya tahu, you boleh buat tahu subat kan, potong, taruhkan carrot, taruh singkong sikit. Sedap tak sedap? Sedap. Very balanced. Apa tempe, boleh goreng sikit, boleh makan tempe goreng, tetapi minyaknya kurangkan sikit lah. Kita boleh masuk. Bagi saya tak pakai minyak. Saya ambil tempe itu, saya taruh daun pandan atau daun pisang, lipat, simpan dalam fridge. Bila saya nak, saya keluarkan, saya taruh sambal tumis sikit, lapis sambal tumis sikit, saya masuk, lipat daun. Ini lipat daun, lipat. Semua makanan saya lipat. Ayam saya lipat, ikan saya lipat, semua tak ada minyak. Saya lipat, ambil daun pisang. Kalau ada daun kunyit, tak daun kunyit, kan aroma dia kan, taruh bawah daun kunyit, atas ikan, taruh. Nak apa? Nak apa? Taste dia apa? Nak rasa umpamanya, rasa chili. So, chili. Nak rasa umpamanya black pepper, buatlah sos black pepper, letak, lipat, simpan dalam fridge. Nak, hari tu saya tahu saya nak makan ikan jenis ini kan, saya taruh kat bawah. Dia akan mula defrost kan secara natural. Jangan defrost secara micro, defrost secara natural. Lepas tu masuk dalam oven biasa, bukan micro. Taruh 15 minit, set. Saya dapat subhanallah, makanan yang seimbang dan sedap. Biasa ikan lah. Daging pun saya buat macam tu, ayam pun saya buat macam tu. So saya tak ada goreng-goreng. Jadi minyak yang kita banyak minyak sebab kolesterol tu kita dah kurangkan. Tapi kita imbangkan balik minyak itu dengan omega 3. Nanti saya akan bagi trik-trik macam mana kita nak betulkan. Okey. So tahu, tempe kena ada diet, hari-hari kena ada. Hari-hari, yes. Alhamdulillah, saya ni is a good example of tahu dan tempe. Saya datang dari keluarga yang sangat miskin. Sangat miskin. Tapi mak saya dulu, Allah bagi dia hidayah ke satu idea. Anak dia semua dilantak dengan tahu dan tempe. Hari-hari. Hari-hari saya ada tahu, tempe, sengkuang, tauge, kan sambal kacang kan, sambal pupujal kan. That is my favorite. Daripada kecil itulah yang saya makan. Hari-hari. Hari-hari. Sebab saya tak mampu, keluarga saya tak mampu beli apa-apa lain tau. Tak ada apa-apa. Cuma ikan masa tu dulu, saya banyak makan ikan tamban. Ikan tamban, ikan selai kecil-kecil tu kan. Yang orang dah tak nak beli, kita belilah. Saya makan tu. Alhamdulillah. Sihat walafiat, anak-anak dia semua berjaya, semua jadi orang-orang yang sangat aktif dalam hidup. Simple, makan apa? Itulah. Tahu, tempe, sengkuang, timun, carrot. Itu aja hari-hari. Dan ulam-ulam lah. Ulam mana ni kita ambil kat tepi-tepi, kita makan lah. Ulam. Dan buah-buah kampung. Itu aja. Tak ada apple, mana dulu mana cari apple. Buah-buah yang simple-simple aja. Alhamdulillah sihat. Makcik saya semua ni, alhamdulillah, dia meninggal. Tapi meninggal umur 96 tahun, 89 tahun masa meninggal. Sebelum meninggal, otak masih clear. Bangun pukul 4 pagi baca Quran sampai subuh. Lepas subuh pergi, boleh potong-potong, boleh bersih-bersihkan lalang kat tepi rumah. 89 tahun. Anak dia di KL 40 tahun sudah innalillah habis. So yang tinggal orang tua tu, anak-anak semua dah gone case. Sebab apa? Satu, mak tinggal di kampung, makan ikan talapia dan ulam-ulam, dan telur kampung. Anak makan telur dan kalau yang tadi tu habis. So ini bukan satu fenomena yang itu sudah jadi biasa sekarang. Yang kesian mak yang menanam anak. So this is the problem. Ayah kurang panjang, kita tak panjang sangat sebab ayah kon juga lah. Mak yang lama tinggal. So nenek, atuk, dari segi bahagian orang perempuan, kalau kita lihat makcik-makcik saya, umur sangat panjang. Sekarang saya ada besan saya, umur dia 110 tahun sudah. Masih hidup. Masih boleh turun tangga. 110. Orang kampung. Masih boleh cakap, masih boleh ingat, masih boleh cerita. 110 tahun. Besan saya, mak
daripada lisan saya. So you can imagine. It is possible lah. Cuma kita kena balik kepada yang ori. Apa yang ori tu di kampung lah. So bukan nak ajar you rocket science. Tengok apa mak kita makan tu. Itulah kita makan. Jadi bagi saya kecil, itulah saya makan tahu tempe. Sampai hari ini pun saya makan tahu tempe. Standard diet. Murah sangat. Ulam free, tahu tempe RM2 aja. Kalau saya ada diabetes sekarang, saya ambil sayur pelia katak. Celur, kita ambil. Jadi sentiasa diet saya ada pelia katak supaya nak kurangkan dia punya glycemic index. Minum teh. Teh buat herba sikit lah. Minum teh, saya suka minum teh. Tapi janganlah taruh gula, taruhlah propis ginseng honey sikit. Kita minum, kita dapat teh biasa. Tapi kita buat tu lah. Tapi sekali-sekali kita minum lah. Macam kopi ni. Kopi keluar saya, takkan saya tak minum kan? Saya minum juga lah. Tapi sekali. Don't make it a habit. Kalau nak minum tu kenalah. Kalau minum kopi di bag. Supaya tidak ada gula. Alright, so kita kena seimbangkan apa yang kita nak buat. Yang ketiga, balance. Jadi balance dari segi antara karbohidrat dan protein. Itu ensure. Dan nutrient lah. Nutrient lain tu kita boleh tahu. Tapi balance ini, kita kena kurangkan karbohidrat daripada gula, tepung dan nasi. Karbohidrat. Pure karbohidrat itu kita kena kurangkan sangat. Yang kedua, drink plenty of water. Kita ada water. Air tu kena minum banyak. Sebab kalau kita tak flush, banyak orang ada batu karang. Sebab dia tak minum cukup air. Batu karang di bawah pinggang, ada batu karang di kulit kencing sebab tak minum banyak. So kita kena ada sekurang-kurangnya 8 gelas air. Dan sekarang kita ada KBRI kan, taruh satu titik. Lepas itu kita boleh dapat nutrien 61 nutrien daripada KBRI dan gelombang itu supaya kita dapat air seperti air terjun dan air yang ada ada dia punya nutrien. Okay. Yang ketiga, sufficient sleep and rest. Maknanya tidur kena cukup. Jangan kita orang tidur kita bangun, orang bangun kita tidur. Dan in the end hidup kita dah kotak kacir. Sebab Allah jadikan malam untuk tidur, siang untuk berusaha. So hidup tu kena cari minimum 8 jam. 8 jam. Tapi kalau tak boleh 8 jam, minimum 6 to 7 hours. Jangan ada sleep deprivation. Kalau sleep deprivation, kita akan rosakkan otak kita dan sel kita. Over long term, sleep deprivation. Yang keempat, stress free. Itulah kita kena kurangkan stres dari segi pemikiran yang negatif, dari segi apa yang menyebabkan hati kita berdebar. Tanya diri kita, apa yang menyebabkan diri kita berdebar. Kadang-kadang kita berdebar sebab-sebab yang kita fikirkan, tetapi benda tu bukan real. Cuma pemikiran kita terbabit dengan itu. Umpamanya contoh masalah keuangan, kita berdebar-debar, fikirkan macam manalah kita nak hidup. Tapi benda tu, kita masih hidup lagi. Tak Malaysia pernah tak ada orang yang mati 20 orang, tak ada. Jadi kalau you kena reverse balik dia punya negative thinking itu. Dan kurangkan stres, akhirnya exercise lagi. Ini kita kena exercise lah. Sebab Allah jadikan kita ni fizikal. Kalau kita tak gerak otot kita tak gerakkan otot kita akan sel-sel otot kita akan mati. Jadi kalau orang yang umpamanya patah tangan tulang dia, dia pakai sling untuk 1 bulan. Keluar, buka sling tu bila dia dah sihat, tengok tangan dia. Apa jadi? Sini semua tisu-tisu muscle-nya sudah pupus. Jadi sini kurus, sini gemuk. Begitu juga dengan semua sel-sel kita. So, especially muscle cell. Dan muscle cell tu bila kita gerak, dia akan bakar kalori. Okay, so kita kena gerak. Allah dah jadikan manusia ni sebagai satu manusia fizikal yang perlu bergerak. So kalau kita tak gerak, kita akan menghadapi masalah obesity, masalah kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, kanser dan sebagainya. So kita kena gerak lah. Cara nak gerak tu exercise lah sebenarnya, exercise secara formal. Kalau kita bekerja di bendang, itu cukuplah exercise. Kalau kita bekerja di kilang, di mana kita kena angkut barang-barang berat, turun naik kan, itu dah cukup dah. Tetapi kalau kita bekerja di office, kita main komputer saja, maknanya kita punya input satu hari 2,500 kalori, yang kita bakar 1,500, kita ada akses 1,000 kilokalori. 1,000 ni akan jadi lemak. Lemak tu secara diam-diam masuk di saluran arteri kita, saluran darah kita. Akhirnya kita akan nampak manifestasinya daripada dalam keluar, bukan luar ke dalam. Manifestasinya mula daripada kerosakan dalam dinding-dinding darah kita, akhirnya manifestasinya jadi kita.
Okay, so ini yang kita kena jaga. So macam mana ketepikan masa untuk exercise. Macam mana nak buat exercise? Kalau kita kat office boleh naik turun tangga ke, jangan naik lift. Kalau kita umpamanya kalau nak pergi masjid jalan kaki. Saya mula kat masjid saya daripada rumah saya kurang 250 meter daripada masjid, saya jalan kaki. Tapi orang berhenti ambil saya. Jadi akhirnya saya jalan sebelah sana pula. Jalan, oh ini macam tak nak, memang I nak exercise cakap tak apa. Jadi banyak dia kesian kan, dia tengok I jalan kesian seorang-seorang. Lepas tu dah 2-3 dah banyak dah mula ikut saya. Pasal dia malu apa? Malu nak jalan ke masjid, semua pakai kereta. So, exercise 250 meter kita jalan tu, brisk walking tu, kita dah bakar 100 kalori. Not bad lah. Okey lah, pergi balik dah 100 kalori, 200 kalori kan, at least we burn something. So kita boleh cari masa-masa tu. Dan kalau boleh, beli exercise machine. Machine kecil, bicycle ke, yang elliptical ke, letak depan TV, sambil tengok TV buat itu. Kalau saya letak saya punya handphone saya, masa tu saya baca Quran Arabic. Quran Arabic kan? So letak depan tu, okey. Okey, ini VL, ini apa kan? Kita baca dan kita ayat tu kita buat lah. Semasa kita exercise, so 30 minit kita dapat bakar lebih kurang 400 kalori secara fizikal exercise, dan kita pun dapat ilmu. So kita boleh short the time. You see, you can combine two activity in one. So insyaAllah kalau saya buat 30 minit sehari, dalam masa insyaAllah 2 tahun saya boleh berbahasa Arab lah. Bagilah saya 2 tahun, bukan sekarang saya baru start kan. Jadi insyaAllah lah. But this is how you do. In life, you plan, you do something and you do it slowly. Tetapi you utilize your time to balance. Dan kalau boleh, petang-petang ke, pergilah exercise kat mana-mana kan. Pergi Qigong ke, pergi exercise secara aerobik ke, pergi gym ke, we need exercise. Ataupun sekurang-kurangnya kat rumah pun ada cara ibu kat YouTube, dia ada buat exercise secara pakai meja, pakai kursi, pakai mat satu, you boleh buat exercise in the room. Duduk kat bilik pun boleh buat exercise, tak payah keluar. Boleh ada cukup exercise untuk bakar 300 to 400 kalori. Boleh. Dibuka kat YouTube ada banyak exercise dia boleh buat. Okay. So these are the simple tip of healthy living and eating. Okay. Alright. So unsur-unsur tadi saya dah terangkan dari segi manusia ni, kita dari jasad kita daripada pecahan-pecahan kita, mula daripada pecahan-pecahan elemen subatomic particle atau gelombang. Akhirnya kalau kita pecah, sel kita jadi organ, sel jadi molekul jadi elemen pecah jadi atom, subatomic particle, akhirnya kita jadi gelombang. Bila kita pecah, jasad tak wujud lagi. Kita hanya gelombang. So akhirnya manusia actually reality ni adalah gelombang. Tapi ini kalau kita nak fikirkan, ini mungkin cara lebih saintifik atau lebih kepada tasawuf dan sebagainya, itu cerita lain lah. Tetapi kita kena cari jalan untuk seimbangkan semua level kita, rohani kita, jasmani kita, benda dan jasad. Okay? So kita ada peralatan terapi kita lah. Maknanya bila kita menghadapi masalah, kita menghadapi cabaran, kita mesti ada solution. Allah jadikan penyakit, Allah juga jadikan dia punya penawarnya ada. So kita boleh ada umpamanya, contoh kita ada resdung. Formula resdung pun simple saja, kita boleh pakai. Selain daripada itu, kita boleh pakai FIR. Untuk resdung kita boleh pakai soft laser ataupun light therapy. Kita ada nanti Lin akan tunjukkan light therapy juga untuk buat resdung. Okay. Alright, kita ada multi energy kita ada air detox kita ada air soft laser kita, untuk telinga pun boleh, untuk hidung pun boleh. Lepas tu kita punya microview system dengan lebih 7 fungsi. So saya dah alat-alat dia. Alat terapi ni kita boleh belajar, gunakan, dan kita boleh ikhtiar sebagai cara non-invasive. Non-invasive maknanya dia bukan bentuk drug. Selain daripada bioherbal, kita gunakan tenaga. Sebab kita manusia akhirnya kita adalah manusia tenaga gelombang. So kita ada gelombang. Akhirnya kita kena perbetulkan gelombang kita. Bila kita perbetulkan gelombang kita akan perbetulkan kesihatan kita. So cara gelombang ini sangat penting. Umpamanya FIR, gelombang ni 4 to 40 micron ni, banyak research dibuat je. Umpamanya associate saya, profesor di Taiwan ni, dia dapat cipta alat ni.
So saya yang bawa alat ni, tapi researchnya 30 ke 40 tahun baru dia dapat commercialkan alat ni. Tetapi dia punya sangat hebat. So jangan ingat, alah mesin kecil aja tu kan. It's fantastic machine. There's so many things that you can do. Alright, nanti kita akan bagi tip-tip tu satu persatu bagaimana kita nak pakai semua mesin-mesin ini, Alright. So kita boleh umpamanya boleh buat umpamanya contoh kita ada multi LED. Ini mesin yang sangat hebat. Dia ada 4 jenis getaran. Kita ada. So multi LED ni simple, letak ada kat kaki, switch on, that's it. Tak ada button-button lain. So kita boleh jual mesin ini untuk satu rumah satu mesin. Banyak orang boleh afford ini. So malangnya kita tak push. So boleh push benda ni. Simple. Ini untuk satu rumah, satu mesin untuk dia ada, untuk diri dia, anak dia, keluarga dia, makcik dia, pakcik dia. Dan dia banyak posisi. Mesin lain hanya dia taruh pad kat bawah, kat belakang macam ni kan. Mesin lain kita ada 2 jenis. Satu yang taruh pad. Tapi ini boleh pakai macam-macam posisi. So mesin terapi ini sangat mudah. Boleh ulang-alik, boleh buat demo, boleh buat home party, boleh buat sebagai sale. Walaupun harganya mahal. Yes. Tetapi compared to other machine yang pakai duduk aja tu pun dia jual sampai belasan ribu. So kita punya about 8,000 plus saja. Okay. So sistem terapi multi LED ni dia banyak dia punya kebaikan dia. Kita ada masalah, mereka yang ada masalah metabolisme, masalah kulit, masalah ketikasan, masalah pendarahan, masalah asma alahan, masalah pernafasan, semua penyakit kronik kita boleh gunakan. Okay. So bagaimana dia work on? HUFT ialah 4 unsur tenaga. Saya terangkan HUFT ni. HUFT dalam mesin tadi dia ada 4 unsur. Satu high electric potential, H. High electric potential, H. Revitalizes body cell, improve metabolism, balance pH value of the blood. Blood kita acidic, dia akan jadikan alkaline. Purifies the blood dan adjust autonomic nervous system. Jadi nervous system kita dari segi sel-sel nerve kita akan seimbangkan. U tu ultra long wave magnetic potential. Badan kita akan ada gelombang panjang. Gelombang panjang ini gelombang alamiah. Ultra long wave magnetic potential. Macam dunia ini pun dia ada north pole dan south pole. Dia ada gelombang magnetic. So kita replicate magnet ini secara alami. So kita gunakan U, ultra long magnetic potential, improve blood circulation, regenerate cell, boost immune system. Jadi kalau kita sentiasa sakit sebab apa? Immune, batuk, flu dan sebagainya, dan juga kita boleh kuatkan immune system supaya lawan balik virus dan juga kurangkan sakit. F itu FIR lah tadi kita, far infrared potential. Jadi saya akan bagi lebih detail tentang ini. Revitalize the skin cell, reduce fatigue dan lessen inflammation. T kita ada thermomoxy potential. Dia ada heat. Heat ini penting untuk stimulate sel. Jadi bila kita letakkan kaki kat situ, dia akan ada suhu yang meningkat sikit supaya pendarahan itu dapat berpusing dan dia punya impact HUF ni lebih meningkat. Okey. So balik kepada tadi. HUFT ni bagaimana? Kita punya 73 sel ni kan tadi. Sel kita ni, kita ada 73 sel. Sel kita ni, alright, nak masuk oksigen, kita breathe in. Nak masuk ke sel, daripada paru-paru kita hantar ke blood hantar ke sel. Lepas itu kita ada membrane potential kita 70/90 mV ini, dia ada positif dan negatif charge. Kalau charge ni tak seimbang, oksigen dan neutron tak boleh masuk. So kita seimbangkan ini charge. So kita ada 90 jenis neutron yang kita nak. Dari segi protein-protein, phytonutrient, dari segi mineral, iron, kita nak zat iron, zat magnesium, zat sodium, zat potasium, semua masuk ni. So kita masukkan di sini. Jadi energy distribution ni dalam sel kita tu kena HUFT, dia akan restore membrane kita, open the pores, buka pores supaya neutron boleh masuk, increase neutron dan oxygen dan remove waste. So carbon dioxide dan water dan metabolic waste dia akan buang. So dalam sini ATP, adenosine triphosphate ini adalah tiap sel ada ATP-nya, dan ATP-nya akan aktif dan cukup untuk menyerap semua bahan-bahan neutron kita supaya kita dapat kesihatan. So, kalau satu sel itu dapat diperbaiki dengan HUFT ini, kita boleh buat itu semua. So, cara kita ialah pakai mesin hari-hari, pakai 30 minit. So, saya ada satu mesin letak bawah kaki saya. Bila saya kat office, saya masuk, first thing saya tekan button, tup. Dan saya sambil buat kerja, saya juga dapat
terapi, HUFT, sebagai amalan harian. Itu saya buat. Kalau saya nak tunggu masa yang sesuai, susah kan? So letak di bawah meja kerja saya. Saya ada satu mesin. So buat itu sebagai amalan biasa. Okay? So inilah kehebatan mesin kita ini. Dan mesin ini bukan saya cipta, ini saintis Jerman yang cipta. Ini German system, bukan saya punya sistem. Dan digunakan di hospital-hospital di Germany. Di Germany, dia ada holistic hospital dan dia ada hospital biasa. Holistic hospital semua pakai mesin ini. So sebab itu saya katakan, compared to all machine yang lain, semua mesin-mesin yang lain, kita ni adalah yang terhebat. Sebab ada 4 unsur tenaga, iaitu H, U, F, T. Ingat aja HUFT. HUFT itu apa? H itu high electric potential. H apa? High electric potential. U, ultra long and microwave. F, far infrared. T, thermotoxic. So kita ada 4 ini. Dan ini mesin yang terhebat yang ada di dunia. I'm not boasting. Ada mesin-mesin lain, tapi yang secara pad tu, okay, dia ada 1 atau 2 energy system, tapi dia tidak ada complete. Okay. So kita boleh push di sekuatan sebab benda ni sangat mudah dan dia tak rosak. Saya punya saya dah pakai 5 tahun. Tak ada apa benda pun. Cuma dia punya on off, dia punya plastik tu dah macam aus sikit, taruhlah tape satu tutup. Ini cerita. Pasal hari tekan ada betul. Tak ada benda. Still running well. 5 years. Okay. So saya harap you boleh push because this one high margin. You punya cash payout ni, I think berapa? Terus 2,000 ada? 2,000. One machine you get 2,000 lah. Cash. Selama ni 2,000 you sell a machine. Dan machine ini memang bagus. Sebab apa? Dia banyak dia punya sistem dia. Umpamanya kita ada posisi. Orang yang tadi Puan Fida, spondylisis. Use this. You sell one machine already, one customer. Spondylisis seumur hidup, dia punya tulang belakang ni dia sudah bengkok. Bila dia sudah bengkok, dia akan kena nerve cell dan dia rasa sakit dan selalu lemah dan lesu. Spondylisis, so you boleh pakai, letak je macam tu. Switch on the machine, letak kepala. So hari-hari 30 minit. So orang yang ada spondylisis, orang yang ada sakit tulang macam ni, kita dah ada solution. Selain dari kita boleh pakai FIR, QBRE, renew atau minyak kepada soda, shoot dan kita masak sikit secara gentle. Janganlah keras-keras. Kita just rub aja, lepas tu shoot. Kita boleh pakai ni untuk cut, room. So kita beli mesin ini. Dan kita boleh pinjam kepada dia. Kalau kita ada extra, kita boleh pinjam kepada dia. Sewa belilah. Dan dia ada satu mesin, bagi dia pakai 1 bulan. Kalau dia boleh trust dia lah. Kalau dia lari dengan mesin, itu problem dia itu juga. Tapi kita kena ada kreatif sikit lah untuk solution. Sebab this is real. I'm not telling you no joke. This one will work. So bila dia dapat, dia macam mana pun dia akan cari duit. Sebab kalau dia pergi ubat spondylisis ni, kalau dia pergi kat fisioterapi, pergi balik, sekali pergi RM100. Kalau sebulan 5 kali, dah RM500. 130 ke 100 ke RM150. Yang ada RM150. So kat rumah ni dah boleh buat terapi. So banyak terapi yang kita boleh buat untuk semua jenis penyakit. Umpamanya sakit kepala, migraine, sakit tengkuk, sakit tegang, masalah kesihatan seperti sakit jantung, semua boleh pakai kat sini. Ini semua ini nota yang ada kan. Untuk di kepala, apa dia punya kebaikan dia. Umpamanya di kaki. Kan banyak orang main football macam saya kan, kena ada kaki kan. Kita punya apa? Kita punya apa tu? Tulang kaki tu dah rosak sikit. Kita punya apa tu, pelipakan tu sudah rosak. So kita pakai itu. Tapi ini seluar kita tolak belakang dia mesti kontak dengan mesin. Ini contoh aja lah kita nak tunjukkan. Tapi jangan ada macam ni, dia kena skin to skin contact. Okay. So ada arthritis, apa saja yang sakit di situ. So banyak orang ada muscle issue ni semua. Okay. Kulari. Okay, kat bawah ni betis rheumatoid, arthritis, gout, kaki sejuk. Okay. Ini tulang belakang. Banyak orang tulang belakang sebab apa? Slip disc. Orang kata itu slip disc. Ramai orang slip disc. So setiap hari 30 minit dia buat, especially pagi, dia boleh kurangkan dia punya rasa sakit dia. Jadi hidup dia normal. Okay. Kaki macam biasalah semua penyakit.
paling senang pakai kaki lah, letakkan kaki. Lepas tu tulang belakang. Ini untuk sexual organ. Kalau kita ada perut buncit, kita ada masalah angin dalam perut, kita ada masalah tak dapat anak, masalah sperma tak kuat, pakai ini. Ovum, sperma, semua pakai cara macam ni. Tapi tak pakai baju, remember, taruh. You must have direct contact with the machine, taruh towel over you lah, kau kat milik you lah, jangan. Okay? Buat kat rumah, okay? Alright, so mati pucuk, man, pakai. Alright, for woman also, tak ada suria, boleh. Okay? Lepas tu tangan lah dengan siku. Tangan-tangan, arthritis, pemotor arthritis dan sebagainya, dia pakai macam ni. Okay, so tadi kita dah belajar tentang machine Multi Energy Dr. Azimuth, machine yang terbaik di dunia dalam bidang energy medicine. Okay, so you jangan takut sebab ini bukan research saya. Ini research team, kumpulan dia berpuluh-puluh tahun daripada tim saintis German scientist. Mereka yang keluarkan dia punya idea ini, dan mesin ini kalau di Germany dijual mungkin RM20,000, RM30,000. Ringgit Malaysia conversion lah, pasal di sana mahal, euro kan. Cuma kita dapat murah sebab kita dapat patent ini dan kita assemble di tempat lain lah. Supaya kurangkan kos. Jadi RM8,000 tu you dapat $2,000 is very lumayan. Dan memang proven. So you boleh cara sewa beli ke, jual ke, pinjam ke, whatever, you boleh buat. Dan you kena promote. Sebab sayang mesin yang terbaik kita tak pandai promote. Okay, so promote that. Okay. So the next machine yang memang lagi mudah ialah far infrared. Ini yang kita kata tadi. Mesin ini berbeza dengan semua mesin dalam dunia sebab ini patent system. Dalam ni ada semiconductor. Ini ada, yang ini yang besar, ini yang kecil. Ini ada 1, 2, 4, ini ada 1, 2, 3, 4, 16. So 16 kali ganda, 8 kali ganda. So yang mesin besar ni, nanti kita akan buat demo sebelah petang. Kita akan buat demo, dan mesin yang kecil ni pun kita akan buat demo secara detail. Saya akan buat demo sedikit lah. Tetapi yang penting, yang untuk salon use kita mesti ada yang besar. Sebab dia 8 ke 10 kali ganda lebih efektif. Fantastic. Dia taruh kat belakang, dia dapat semua. Kalau tidak yang kecil ni, yalah, apa nak buat kan? Dia portable kan? Itu untuk DIY. Dia bukan salon, dia untuk DIY, do it yourself. Tapi bagus juga. Kalau kaki sakit kan, kalau kaki saya sakit kat rumah, saya buat lah. Saya buat, saya lakukannya, nanti saya akan buat demo. Step 1, 2, 3 itu tadi, nanti petang kita akan buat lebih detailnya. Okay. So, yang kecil ni yang mobile lah. Okay. So, sebab apa dia fantastic? Sebab semiconductor di sini dicipta oleh saintis Taiwan ini, dan dia patent. Orang lain tak boleh buat. Yang lain semua ada lampu. Macam lampu di konon, lampu merah tu semua kan. Itu tak tepat. Dia ada semua gelombang. Kapcai punya. Termasuk juga jenama besar dunia pun dia pakai yang itu. Dia sebab dia tak ada patent. So yang ada patent seorang ni lah. Saya bekerja dengan dia dan sistem dia memang fantastik. Dan benda ni tahan. Tak asap 5 tahun, 10 tahun, no problem. It's fantastic machine. Okay? Sebab dia dah cipta satu alat yang begitu hebat, dan gelombang ini memang wajib ada untuk diri kita. Sebab gelombang FIR 4 ke 14 mikron ni, kalau dia tapis semua gelombang lain, dia boleh buang umpamanya gelombang yang merosakkan, ultra long wave, ultraviolet wave. Ultraviolet boleh menyebabkan kanser. Jadi dia buang benda tu. Dia hanya tumpukan kepada healing ray. Allah jadikan ray ni sebagai healing ray. Macam mana? Umpamanya, bila kita gunakan FIR, kita meningkatkan pendarahan, meningkatkan melegakan sakit sendi, rawatan wajah kita boleh gunakan, legakan rasa sakit, gerau, arthritis, buah pinggang, pendarahan, semua kita boleh gunakan. Sebab apa? Gelombang ni, ini matahari kita mengeluarkan gelombang electromagnetic wave. Electromagnetic wave ni gelombangnya daripada invisible ray kepada visible ray. So di tengah visible dan invisible. Umpamanya invisible ray, kalau daripada matahari Allah jadikan, sebab matahari ini adalah nuclear fusion. Nuclear fusion maknanya dia bakar hidrogen dan dikeluarkan gelombang yang boleh menjahannamkan. Umpamanya gelombang X-ray, ultraviolet, cosmic ray, gamma ray. Ini gamma ray ni yang kita gunakan dalam X-ray. So kalau gamma ray ni kena kita akan dapat cancer. Alright. So di sini
kita kena tapis. Visible ray ni lah pelangi kan, kita ada warna pelangi. Warna putih ni mengandungi warna pelangi. Invisible ray di sini. Di sini kita ada infrared, kita ada microwave, long wave dan electrical wave. Ya, kalau microwave kita pakai, habis terbakar sel-sel kita. So yang ini saja ni. Satu ni. So 7 to 75 kita tapis, near infrared, mid infrared, far infrared kita ambil yang ini. 4 ke 16 mikron. Spectrum benefiting the human body. Banyak ratusan kajian. Mikron ini bila terkena sel kita akan hidup. Sel kita akan rawat, sel kita akan pulih. So kulit, organ dan sebagainya bila terkena pacaran ini dia akan pulih. So inilah research yang so kita punya ni adalah Dr. Azimuth. Kita punya ceramic semiconductor menghasilkan cahaya infrared 414 mikron yang selamat dan tepat. Dia bukan kapcai-kapcai. So this machine is a fantastic machine. Alright? So bagaimana dia masuk far infrared ni, masuk ke sel kita, dia activate ini kita punya sel kulit kita. Dia secara infrared dia akan ada gerakan biogenetik, dia akan activate water cell dan vibrate, dia resonate. Bila dia resonate itu, toksin akan dibuang dan sel itu akan hidup. Sel itu dapat macam gelombang yang sebati dengan diri dia. So ini caranya di mana di tahap selular dan molekular dia berubahkan supaya kita dapat merawat. Okey. So tenaga FAR ni macam mana dia? Kalau sel yang kurang baiki, kita nak macam mana? Kita nak gunakan 6 faedah peningkatan FAR. So umpamanya sel tu dia ada kekurangan dari segi banyak. Dari segi sel yang tak aktif, pendarahan dalam salur darah, ada toksin dan sebagainya. Jadi kita boleh gunakan FAR machine ni. Satu, kita tingkatkan penerapan nutrisi. Yang kedua, kurangkan toksin, buang toksin. Yang kedua, kurangkan masalah psikologi, tingkatkan kesihatan fizikal, kurangkan masalah genetik dan kurangkan kebergantungan kepada obat-obatan. So kita buat secara non-invasive. So sel kita ni kalau tidak berfungsi, kekurangan nutrisi dan toksin, kita ubah dengan gunakan sistem FIR. Itu juga di sini nutrisi yang cukup dan seimbang, kita pakai peningkatan darah dari sisi saluran darah, nyahkan toksin dan kita guna FIR, sel akan diaktifkan. Ini semua flowchart untuk you terangkan bagaimana kepada pelanggan you bagaimana kita gunakan sistem FIR ini. Okey, dan kalau kita ada kundis diabetik yang tak boleh disembuh, dalam masa 30 hari dia akan sembuh pelan sedikit demi sedikit, akhirnya dia hanya 20 minit sehari saja dan kita boleh heal. Kalau kita tengok gambar yang betul daripada lubang dia akan tutup, akhirnya 30 hari itu sel itu akan pulih. So ratusan orang yang ada masalah kundis diabetik dan kaki sudah mula hitam, maknanya dia punya saluran arteri dan veinnya sudah mati ataupun sudah putus. Bila sudah putus, nutrien tak sampai ke sel yang nak disampaikan. Bila dia kena FIR, dia punya vein baru tu akan tumbuh, dia akan sambung balik. So akhirnya kaki yang hitam 30 hari, kulit itu pulih balik. So very simple. Sebab itu kita pakai mesin besar. Cuma bila kita ada orang-orang yang kakinya dah kebas,